Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Datuk Seri SS, Muhammad Dr. Haim, Datuk Wira SFO, Muhammad Suka, rakan-rakan media dikasih sekalian. Pagi ini yang kita saksikan ialah satu branding kepada semua usaha-usaha yang sedang berjalan. Sama ada plan 20 Kedah 2035, plan industri kemasukan pelaburan begitu rancak, kerja-kerja yang sedang kita buat dari segi kebajikan, semua ni dihimpun dalam satu gagasan panjang yang mula kita sasarkan 100 tahun. Dan tu takut 100 ni nak susun tu cukup panjang sangat kan, orang lupa nanti. Jadi dipendekkan dalam tempoh 2050, lebih kurang 25-26 tahun akan daripada sekarang. Kita himpunkan tu, kita namakan dia The Greater Kedah. Di situlah kita akan ukur pencapaian akhir. Tetapi dalam perjalanan 25 tahun tu kita akan ada milestone. Milestone kita sekarang ni sepatutnya kita ada di mana, kita capai ke tidak. Sejauh mana sasaran untuk menjadi The Greater Kedah tu akan dianalisa dari masa ke semasa. Branding inilah yang kita namakan The Greater Kedah. Jadi penyusunan strategi pendekatan, kita gabungkan semua benda itu ada dalam buku ni. Kerangka kerja The Greater Kedah. Kerangka kerja The Greater Kedah tu dalam kepala Dr. Haim. Sebab penyusunan tu dia kena ada struktur. Struktur tu disusun oleh tim pelaksana yang dipengerusikan oleh Dr. Haim. Tetapi konsep-konsep umum adalah apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita laungkan, apa yang sering kita perjuangkan, apa yang sering kita katakan setiap hari di Kedah. Itulah konsep-konsep umum di Greater Kedah. Bila saya kata kita ada sumber air yang diambil secara percuma, tanpa dibayar, tetapi kita berkorban hutan begitu luas, lembangan sungai yang begitu panjang untuk bekalan air itu, maka air itu mesti dibayar. Itu salah satu perjuangan untuk kita capai di Greater Kedah, dapatkan bayaran air itu. Kita kata kita simpan sawah padi begitu luas, 118,000 hektar, termasuk kawasan Mada dan di luar Mada. Daripada pengorbanan penyediaan pengekalan kawasan padi itu, kita dapat kutip cukai 2.5 juta saja. Sedangkan kita berkorban untuk negara ini 60%, 43%, 43% beras negara ini datang pada negeri ini. Tetapi negeri ini terpaksa berkorban sedangkan orang lain menikmati nikmatnya. Maka Kedah harus dibayar di atas pengorbanan itu. Tidak lagi diarahkan untuk berkorban begitu saja, tetapi setiap pengorbanan Kedah ada nilainya. Itulah The Greater Kedah. Faham sudah? Nak dengar lagi? Bila kita kata kita ada projek-projek ikonik, projek-projek yang akan membawa game changer ekonomi kepada Kedah, kita akan usahakan semua projek itu sampai berjaya. Apakah halangan yang membantukan projek-projek itu? Kita akan kaih satu-satu. Kaih tahu? Kita kaih satu. Usaha untuk lepasi satu demi satu, kita akan usaha tanpa henti. Itu The Greater Kedah. Anak-anak Kedah, kita beri galakan, kita beri motivasi, kita beri kesedaran untuk dia bersedia dari segi emosi, dari segi jasmani, dari segi rohani, dari segi pendidikan dia untuk rebut semua peluang yang datang ke negeri ini. Jangan biar peluang tu terlepas kepada orang negeri lain datang berhijrah ke sini. Pasal kita tak ready, kita jadi ulak sawah. Makan tidak, lengai. Lepas tu tak buat kerja apa. Jadi anak-anak Kedah kita duk pam ni, melalui macam-macam cara Dr. Haim. Izinkan saya kan. Tu duk bagi motivasi untuk anak-anak Kedah ni. Bangkit. Rebutlah peluang ni. Tak main dua kali. Jadi anak-anak Kedah kita sediakan tempat-tempat mengaji dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keperluan pasaran. Untuk dia grab this opportunity untuk diri dan keluarga. Kita duk habaq dah, hang hanya boleh ubah nasib keluarga hang dengan ilmu, pengetahuan. Maka mengajilah.
Jangan berhenti, jangan jemu. Semua kerjaan-kerjaan pada masa depan yang akan dibina di negeri ini adalah berdasarkan pengetahuan, kemahiran. Bukan lagi berdasarkan siapa nak tolong aku, siapa aku nak pergi gagau, siapa nak pergi tang mana, nak cari kat siapa, tak dah. Kita nak masyarakat kita dibina berdasarkan ilmu pengetahuan, keupayaan dan kemahiran yang dia usaha untuk dapat. Barulah negeri ini boleh jadi negeri Kedah. Ini semua konsep-konsep yang saya rasa benda ini saya cakap, Datuk Seri SS cakap, Dr. Haji cakap, Esko cakap, Wakil Rakyat cakap, DODO bercakap. Itulah sederapnya perjalanan semua pihak di Kedah ni untuk capai gagasan yang kita letak nama negeri Kedah. Terima kasih. Ada? Lulusan. Ya. Pembuatan. Dalam kedudukan kelulusan keseluruhan kita nombor 3. Tapi dalam sektor pembuatan dia ada lagi servis, mining. Jadi dalam sektor pembuatan kita nombor 1 lah. Ya, saya duk sebut banyak kali lah. Bila kita punya KDNK tidak mengambil kira jumlah produktiviti negeri ini, tetapi produk itu dijumlahkan di mana dia dieksport. Untunglah negeri ada pelabuhan, ada airport. Kita tak ada. Jadi dia tidak dijumlahkan sebagai KDNK kita. KDNK orang lain. Padahal dia diproduksi di sini. Sebab itulah kita nak ada airport, kita nak ada pelabuhan. Lepas ni baru dapat tahuan barang tu sebenarnya mai pada mana, diproduksi di mana, begitu. Ya, sebab daripada peningkatan hasil tiap-tiap negeri, tiap-tiap tahun, dia ada portion untuk state yang dipungut oleh kerajaan persekutuan di negeri. Contoh peningkatan kutipan cukai di Kedah. Tapi oleh kerana barang-barang tu dijumlahkan masuk ke negeri lain, maka peningkatan pendapatan dimasuk negeri tu. Rugilah kita. Kita bagi tanah buat kilang kan. Tanah tu hilang 60 tahun. Tanah tu tanah negeri ni. Tapi sektor industri cukai-cukai semua pergi federal. Dan kawasan tu pun bukan free. Bukan federal bagi duit free, kita loan. Kuliah High Tech Park tu dibina, dibangunkan dengan pinjaman oleh PKNK. State bayar tau. Bukan dia kata tu federal punya, bukan. Kita loan dia, kita pinjam, kita bayar. Dia kata federal bagi duit buat kuliah high-tech, dah. Duit federal bina kuliah high-tech ni buat highway BKA tu. Itu duit federal. Hak kuliah high-tech park semua pinjam. Pinjaman atas nama PKNK. Tiap-tiap tahun kena bayar 4% pula tu. Lepas tu infra dalam tu federal bagi grant. Itu jasa federal lah, buat grant, buat jalan, buat gas apa semua tu. Tu peruntukan federal. Tapi tanah tu sendiri kita buat pengambilan duit dengan loan, pinjaman daripada kota federal punya KSTP tu. Tak betul. Itu state punya, state pinjam duit tu. Ni ada satu pinjaman untuk fasa 5. Kita nak minta NOC, Notice of Change, sebab bila kita buat pengambilan tanah tu terlalu mahal. Masa buat penilaian tak sampai macam tu. Jadi loan kita dapat tak sampai banyak tu. Bila kita buat proses pengambilan cara-cara tanah tu terlalu mahal. Tak cukup duit tu. Kita minta ditukar untuk kita buat jual beli pula. Kita runding dengan satu syarikat lain yang ada tanah tepi tu. Kita batalkan pengambilan, kita nak beli tanah syarikat tu. Jadi dari segi prosedur kewangan, dia kena minta kebenaran Menteri Ekonomi untuk buat NOC, Notice of Change. Daripada buat pengambilan, pergi kepada buat jual beli. Setahun dah tak lulus ni. Dia tunggu apa tau. Saya nota kepada Menteri dah buat, nota kepada Perdana Menteri dah buat. Masa berjalan. Syarikat tu beri syarat kat kita, ada tempoh dia. Harga dah di lock. Kalau lepas pada tempoh ni, kena runding semula.
Duit dah dirilis tapi tak boleh pakai sebab kita nak buat apa jual beli, nak pergi beli. Loan yang kita dapat tu pengambilan. Prosedur kewangan kena NOC, lulus oleh menteri. Dia duk gelintir apa, saya pun duk heran. Setahun dah. Duit duk dalam akaun. Akaun tu kita tak boleh ambil duit tu. Pasal dia kena dapat kebenaran notice of change dulu. Saya rasa peringkat-peringkat pegawai dah selesai. Ni orang politik di Kuala Lumpur. Duk gelintir apa tau. Bagilah kelulusan NOC, senang je pun. Duit tu kita bayar, bukannya ambil free. Loan. 187 juta. Loan. Yang gelintir apa? Itu saya nak marah tu. Baru kalau orang Kedah kata gelintir tu teruk lah. Kelebek apa lagi tau. Aduh. Kena cakap. Pasal kalau kita buka pasal 5 tu, pelabur-pelabur yang nak masuk ni, semua nak pergi terjun situ. Cukai situ, mereka ambil. Kawasan industri tu esok, mereka lah umum. Masuk industri ni kan lah. Yang kita duk tunggu nak ambil duit tu tak boleh. Faham tak nak tulis NOC? Zura, NOC. Notice of change. Apa notice pertukaran, perubahan kau no? Ubah daripada buat pengambilan pergi kepada pembelian. Gitu. So Rafizi sign cepat sikit. Ya. Ya. Kita ambil model kalau the Greater Klang Valley. Greater Klang Valley ni Kuala Lumpur, Lembah Kelang sampai ke Seremban. Feeder dia datang pada Perak, pada Johor, daripada Pahang. Ayak daripada mana, bahan mentah pada mana, makanan pada mana untuk menjadi Klang Valley tu. Greater Klang Valley. Tu dipanggil feeder keliling dia tu. Dulu ada Greater Penang. Greater Penang feedernya antaranya kita. Ni sampai ke Yan ni. Dimasukkan sebagai wilayah feeder kepada the Greater Penang. Sama dengan Kedah pun. Bila kita gagaskan Greater Kedah, selain pada sumber asli yang kita sedia ada, sungai, tanah, tanian, beras, apa semua ni kita ada dah. Semua asal. Kita mungkin perlu kepada pelaburan untuk pembangunan pelabuhan. Pelaburan untuk membangunkan airport. Pelaburan untuk membina lebih banyak institusi pendidikan berasaskan TVET. Itu feeder-feeder yang kita perlukan di negeri ini. Universiti-universiti berasaskan teknikal boleh main bina di sini untuk lahirkan lebih ramai anak-anak kita yang ada kemahiran teknikal. Itu feeder. Kita perlukan kerjasama tu untuk menjayakan negeri Kedah. Kita kalau orang mai tolong kita kan, kita cakap lembut je. Kalau duduk ralik sampai setahun tunggu, kita mula. Bukan susah pun, sign je. Proses prosedur semua dah jalan, dah selesai. Yang duk tunggu apa? Lepas tu bila mai sini, habak kata itu federal punya. Kita nak beli tak boleh. Kau hari kau panas. Takut mereka duk main politik kan. Dia kata takut jadi pasal 5 tu dalam era Sanusi, mereka tak mau. Dia kata janganlah main politik dalam kerja buat untuk kemajuan negeri, untuk faedah rakyat. Jangan main politik. Politik dah tunggu pilihan raya esok, kita bersyarah pada masa tu. Masa ni masa buat kerja untuk faedah negeri dan rakyat, kena berlapang dada. Mana yang dah patuh prosedur, patuh proses undang-undang, jalan je lah kan. Macam mana Perdana Menteri bagi ucapan, kita ikutlah. Ya. Jangan provok Zurana. Ayak tak minum ni, panas. Apa dia tu?